Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Nur Syamira binti Rosli dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Hidayah binti Mak Zain, Nurin Syasha Batrisya binti Muhammad Nizar dan Siti Aisyah binti Jamahuri daripada Unit Pendidikan Khas 2 akan membentangkan tugasan 3 pembentangan MPU 3122 Hubungan Etnik. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Saya akan memberikan takrifan kepada konsep integrasi nasional kerana integrasi nasional merupakan aspek yang penting. Hal ini dikatakan demikian kerana ketiadaan integrasi nasional akan mencetuskan isu-isu lain, khususnya isu seperti perkauman. Secara ringkasnya, menurut Undang-Undang 2018, integrasi nasional merupakan satu usaha ke arah pembentukan perpaduan antara kepelbagaian kaum. Seperti sedia maklum, di Malaysia terdapat 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Oleh hal yang demikian, ketiadaan nilai integrasi nasional ini boleh menyebabkan perpecahan kaum berlaku, terutamanya di mana tiada kerjasama antara kaum akan terjejas disebabkan beberapa isu yang menyentuh sensitiviti antara kaum. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan aspek agama. Umum mengetahui di Malaysia terdapat pelbagai kaum di mana mereka mendapat kebebasan dalam beragama seperti kaum Melayu yang beragama Islam, kaum Cina yang beragama Buddha dan kaum India yang beragama Hindu. Walau bagaimanapun, agama Islam ialah agama rasmi bagi persekutuan yang termaktub dalam perkara 3.1. Oleh itu, sepatutnya semua kaum telah mendapat hak mereka untuk mengamalkan agama masing-masing. Walau bagaimanapun, masih tercetusnya isu agama seperti isu azan. Menurut sumber Harakah Daily 2023, menyatakan bahawa kaum bukan beragama Islam ini tidak berpuas hati dengan laungan azan yang kuat kerana menganggap ianya mengganggu ketenteraman mereka. Sedangkan kaum yang beragama Islam, khususnya kaum Melayu, menyatakan bahawa mereka menghormati bacaan sutra dan main lonceng yang didengar daripada tokoh-tokoh seperti tokoh Buddha dan sebagainya. Hal ini menyebabkan tercetusnya pergaduhan dan perselisihan faham antara kaum yang mengamalkan agama yang berbeza. Baiklah, seterusnya saya akan mengupas isu perarakan kepala lembu yang melibatkan kaum India dan Melayu. Demonstrasi kepala lembu ni tercetus pada 28 Ogos 2009 akibat daripada keputusan kerajaan untuk memindahkan kuil di Seksyen 19 ke Seksyen 23. Demonstrasi ini diadakan di depan pintu pagar bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor SUK, di mana di situ Ibu Pejabat Menteri Besar Selangor pada ketika itu iaitu Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dan Exco Kebajikan Rozia Ismail. Kira-kira 200 jemaah lelaki kaum Melayu berjalan berarak ke bangunan SUK, didahului dengan pembawa kepala lembu yang masih belum kering darahnya. Disebabkan itulah dipanggil perarakan kepala lembu, sebab dia bawa kepala lembu yang belum kering lagi darah dia. Seterusnya, kuil Seksyen 19 ini dipindahkan kerana berada di depan rumah orang, iaitu 8 meter sahaja jaraknya. Isu perarakan kepala lembu ni tercetus sebab pada 7 Mei 2009, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dan Rozia Ismail telah menandatangani cadangan untuk meluluskan pemindahan kuil Seksyen 19 ke Seksyen 23 tanpa rundingan penduduk Seksyen 23. Ketua demonstrasi pada waktu itu iaitu Ahmad Mahyuddin Abdul Manaf, dia mendakwa bahawa pemindahan ke Seksyen 23 ni macam tak patut kerana tak sesuai kerana ia terletak 160 meter daripada kawasan penempatan yang 70% penduduknya beragama Islam. Selain itu, ia juga berdekatan dengan Surau Al-Jannah Taman Izora Seksyen 23.
Okey, seperti yang kita tahu, lembu ni dianggap sebagai binatang yang suci ataupun Tuhan di dalam agama Hindu. Okey, jadi perarakan ini membawa kepada perbalahan lah antara agama Hindu dan agama Islam, kaum Melayu. Okay, ini kerana kalau untuk kaum Melayu, mereka menganggap lembu ni sebagai tanda simbol kebodohan, pemimpin yang bodoh. Tapi kalau untuk Hindu, dianggap macam menghina agamanya lah sebab dia dah bawa kepala lembu, iaitu kepala binatang suci, kepala Tuhan diorang. Macam tu. Okey, pemberontakan ini, demonstrasi ini terjadi juga sebab campur tangan politik perkauman juga. Sebab masa tu Badan Perhubungan UMNO Selangor bersama Badan Bertindak Pembantahan bersama-sama untuk membuat demonstrasi tersebut untuk nak lawan Menteri Besar tu sekarang yang parti PKR. Baiklah, walaupun dalam unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan ada menyebut tentang aspek agama, iaitu agama Islam ialah agama rasmi bagi persekutuan, namun bagi orang kaum etnik lain masih mendapat kebebasan dalam beragama seperti kaum Melayu beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, kalau India beragama Hindu. Jadi pelbagai usaha telah diambil oleh kerajaan untuk nak bagi semua orang dapat hak kebebasan untuk memilih mana agama yang diorang nak. Dan tak semestinya walaupun agama Islam ni adalah agama rasmi, tak semestinya semua kena bina masjid je. Boleh bina masjid je, kuil tak boleh bina. Jadi kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif lah untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan dari sejak dahulu lagi. Okey, terdahulu semasa pemerintahan UMNO, pemerintahan BN, Kerajaan Negeri Selangor telah menyediakan tapak seluas 0.92 hektar yang dapat menampung pembinaan 7 rumah ibadat. Jadi yang tempat tu dekat tapak di Seksyen 18 dan Seksyen 22. Lengkap dengan jalan raya dan lampu jalan dengan kos sebanyak RM600,000. Okay, Seksyen 22 ni tidak jauh dari Seksyen 23. Kira-kira dalam 3 km saja. Dia jauh daripada kawasan perumahan, so dia tak ganggu lah aktiviti keagamaan. Boleh dilakukan 24 jam tanpa sebarang gangguan, nak buka lagu ke apa ke boleh. Okay. Kerajaan Negeri BN juga telah menawarkan sebidang tanah lagi di Seksyen 22 dengan bayaran premium tanah serendah RM1 setahun. Namun BN kalah dalam PRU 12, jadi tak bolehlah buat dekat Seksyen 22. Tambahan pula, pemindahan Seksyen 19 ke Seksyen 22 ni macam ditolak oleh tuan punya kuil tu sebab dekat situ adalah kawasan perindustrian berat dan tak ada penempatan orang agama Hindu dekat situ. Seterusnya, usaha kerajaan untuk memelihara hubungan etnik dan keharmonian kaum di negara ini juga adalah dengan meminta untuk membuang video demonstrasi. Okey, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah meminta laman web Malaysia Kini untuk membuang klip video demonstrasi pijak kepala lembu pada 4 September 2009 kerana penganut Hindu tersinggung kerana melihat lembu, haiwan yang suci Tuhan mereka dipijak-pijak. Okey. Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 boleh mendakwa Malaysia Kini jika masih ingkar untuk buang video tu. Okay. Tindakan ini juga adalah untuk menjaga sensitiviti kaum dan mengelak perbalahan berlaku secara berlanjutan. Usaha seterusnya adalah perbincangan Menteri Besar dengan penduduk yang membuat kekecohan secara face to face, iaitu depan-depan lah. Okay. Menteri Besar Selangor pada waktu itu iaitu Tan Sri Khalid Ibrahim telah membuat perbincangan dengan penduduk Seksyen 19 dan Seksyen 23 yang membuat kecoh. Turut hadir pemuda dari kaum Melayu, India dan Cina dan seorang wakil dari setiap rumah di Seksyen 23 untuk berunding. Okay.
malang sekali perbincangan ini tidak berjalan dengan lancar sebab semua masing-masing masih emosi. Okay. Dan keputusannya adalah menangguhkan pemindahan kuis Seksyen 19. Jadi kuis Seksyen 19 ni tak boleh nak dipindahkan lagi. Baiklah, setelah pelbagai usaha dan perbincangan dilakukan dan aduan yang dilakukan oleh penduduk Seksyen 19 seperti gangguan bising dari kuil hampir setiap pagi selepas subuh dan menjelang maghrib, kerana Sami kuil sering memasang kuat lagu-lagu Hindu dan gangguan bergendang waktu malam berlarutan, akhirnya kuil Seksyen 19 ni telah dirobohkan pada 2 Februari 2012, mengambil masa dalam 4 tahun dari 2009 sampai 2012. Okey, tapi kini kuil Arulmigu Sri Maha Mariamman telah dibina di Seksyen 23 Shah Alam, Selangor. Jadi usaha kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini berjayalah sebab akhirnya penduduk Seksyen 23 ni dapat menerima pembinaan kuil dekat Seksyen 23. Oleh kerana Seksyen 23 punya kuil ni jauhlah juga daripada rumah, dalam 300 meter daripada kawasan perumahan dibanding dengan kuil dekat Seksyen 19 yang 8 meter je dekat dengan rumah. So kalau diorang buat perjumpaan ke, buat perayaan ke bising. Jadi di sini dapat disimpulkan kesepaduan dan kesejahteraan masyarakat majmuk di Malaysia dapat dicapai setelah beberapa walaupun mengambil masa dalam beberapa tahun untuk menyedarkan masyarakat majmuk. Baiklah, saya Nur Syamira akan membentangkan dari aspek politik. Pertama sekali, menurut Hisham Basabah 2021, Kenneth Waltz, Sarjana Hubungan Antarabangsa, menyatakan bahawa politik merupakan salah satu wahana yang membolehkan ahli politik untuk mendapatkan dan mempertahankan kuasa bagi mencapai matlamat tersendiri. Hal ini bermaksud bahawa setiap ahli politik ini akan menubuhkan parti politik bagi mencapai matlamat yang diingini. Oleh hal yang demikian, wujudnya krisis politik di Malaysia yang kekal dari dulu sehinggalah sekarang. Krisis politik ini berlaku apabila ahli-ahli politik tidak dapat bekerjasama kerana mempunyai matlamat yang berbeza. Matlamat ahli politik sudah tentunya berbeza kerana fahaman dan kemahuan yang berbeza, khususnya bagi ahli politik yang ingin mempertahankan hak kaum mereka masing-masing. Di Malaysia, isu politik berteraskan kaum telah menjadi satu isu yang sensitif sejak mencapai kemerdekaan lagi. Baiklah, seterusnya, dengan merujuk kepada gambar rajah yang dipaparkan, dapat saya takrifkan bahawa berdasarkan statistik penduduk di luar bandar, menunjukkan bahawa 67% penduduk masih bersetuju dengan penggunaan agama serta perkauman dalam mendapatkan sokongan politik. Ini menunjukkan bahawa politik menggunakan agama dan kaum masih berlaku pada era moden ini, sedangkan Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk. Bagi menyokong kenyataan di atas, kita boleh merujuk kepada kajian Pusat Kewartawanan Bebas CIJ dengan kerjasama Universiti Nottingham Malaysia, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Malaysia Sabah UMS yang mendapati bahawa terdapat ahli politik yang mencetuskan isu diskriminasi berteraskan kaum dan agama di media sosial semasa PRU 15. Basmi Ma'ruf 2023. Hal ini jelas menunjukkan bahawa politik di Malaysia masih menggunakan isu agama serta perkauman dalam usaha untuk mendapatkan sokongan. Sokongan yang diberikan ini sudah tentunya membolehkan mereka untuk mencapai matlamat yang diingini, sedangkan hal ini sebenarnya boleh mencetuskan perselisihan faham serta ketidakpuasan antara kaum kerana kita ketahui bahawa setiap kaum sudah tentunya ingin mengekalkan identiti serta mempertahankan hak kaum masing-masing. Hal ini sebenarnya telah berlaku sejak dari dulu lagi. Oleh itu, telah banyak tindakan dan usaha yang dilaksanakan bagi menangani masalah-masalah ini. Baiklah, walau bagaimanapun, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak
khususnya pihak kerajaan dalam menangani isu krisis politik ini. Antara usaha ialah mewujudkan rukun negara. Seperti sedia maklum, pengisytiharaan rukun negara pada tahun 1970 bertitik tolak daripada peristiwa 13 Mei yang berpunca daripada isu perkauman semasa kempen pilihan raya. Oleh hal yang demikian, rukun negara ini dibuat bagi mewujudkan perpaduan antara kaum. Seperti sedia maklum, terdapat 5 prinsip asas yang terkandung dalam rukun negara di mana kesemua prinsip tersebut menjurus ke arah keharmonian dan perpaduan negara. Oleh itu, rukun negara adalah satu perkara yang penting kerana antara objektif bagi rukun negara ini adalah untuk mencipta satu masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran negara secara adil dan saksama. Seterusnya, antara usaha kerajaan yang lain ialah Perlembagaan Persekutuan, iaitu merupakan undang-undang yang telah dirangka juga untuk menjamin keharmonian negara di mana terdapatnya perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan ini yang menyentuh kesamarataan. Oleh itu, melalui Perlembagaan Persekutuan ini ianya dapat memastikan perlindungan hak dan keistimewaan rakyat sebagai warga negara. Tambahan lagi, ianya merupakan peruntukan yang mewujudkan keseimbangan hak, iaitu memberikan kelebihan kepada kaum Melayu dan juga turut memberi kelebihan kepada etnik bukan Melayu. Hal ini sepatutnya membolehkan kestabilan dan keseimbangan bagi aspek politik, iaitu sistem politik di negara Malaysia kerana setiap kaum telah mempunyai hak istimewa masing-masing berdasarkan undang-undang yang telah dirangka di negara Malaysia ini. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik yang diperolehi dari sumber Astro Awani, membolehkan saya membuat tafsiran bahawa berdasarkan kajian pada tahun 2020 ini dapat dilihat berdasarkan khabar rajah bahawa penduduk percaya parti politik seperti UMNO, DAP, PAS dan sebagainya masih menggunakan isu perkauman dalam berpolitik. Hal ini bermakna isu seperti perkauman, agama masih diguna pakai walaupun setiap kaum telah mendapat hak dan keistimewaan masing-masing melalui undang-undang yang telah dikubal. Tambahan lagi, hal ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia masih tidak menghayati rukun negara kerana menggunakan isu-isu yang boleh menyebabkan permusuhan atau perselisihan faham antara kaum. Tambahan lagi, berdasarkan kenyataan baharu oleh Astro Awani pada tahun 2023 pula menyatakan bahawa isu politik berteraskan kaum masih berlaku sehingga ke hari ini dan mewarnai lanskap politik di negara Malaysia. Hal ini mengukuhkan lagi bukti bahawa krisis politik yang membawa kepada politik perkauman sukar untuk dihindari. Walaupun telah banyak ataupun pelbagai usaha dilaksanakan untuk mengatasi isu ini kerana segelintir masyarakat bagi setiap kaum masih mementingkan dan ingin mempertahankan hak kaum masing-masing tanpa ada sifat ingin bertoleransi. Kerana kita tahu setiap kaum ini ada cara hidup, budaya dan agama yang berbeza. Oleh itu, mereka masih ingin mempertahankan identiti dan hak mereka kerana mereka rasa hak mereka itu masih tidak terjamin. Baiklah, saya Siti Aisyah binti Jamaluri akan menerangkan tentang cabaran aspek sosial sekolah sistem pendidikan terasing. Cabaran dari segi sistem pendidikan ni telah ada dari sejak zaman kolonial British lagi, iaitu apabila British memperkenalkan sistem pendidikan terasing, iaitu sistem pendidikan vernakular yang mengasingkan setiap golongan etnik. Etnik ini mempunyai sistem pendidikan tersendiri. Okay, terdapat 4 jenis sistem pendidikan terasing masa tu, iaitu sekolah vernakular Melayu, sekolah vernakular Cina, sekolah vernakular India dan sekolah Inggeris. Pada waktu tu bahasa pengantara ikut masing-masing etnik. Kalau Melayu, bahasa Melayu, Cina, bahasa Cina. Lepas tu kalau sistem pendidikan, even sistem pendidikan pun ikut setiap etnik. Contoh kalau dari sistem vernakular Cina, pendidikan vernakular Cina, dia ambil sistem tu daripada tanah besar Cina. Okay.
Tapi sistem pendidikan ni sehingga sekarang masih wujud, masih berlaku. Macam tak ada penyelesaian, masih terasing, iaitu masih ada sekolah kebangsaan untuk pelajar Melayu, sekolah kebangsaan jenis Cina untuk pelajar Cina dan sekolah kebangsaan jenis Tamil untuk pelajar India je. Baiklah, dalam unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan ada menyatakan tentang bahasa kebangsaan. Okey, bahasa kebangsaan di Malaysia ni ialah bahasa Melayu untuk yang rasmi. Ia juga disentuh dalam perlembagaan melalui Perkara 152. Okey, walaupun bahasa kebangsaan ni bahasa Melayu, tapi ia juga tetap melindungi bahasa-bahasa lain. Maksudnya bahasa Cina, bahasa India, bahasa Inggeris tetap boleh guna. Baiklah, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk menyatukan anak-anak daripada semua bangsa di Malaysia melalui penyelarasan penggunaan satu bahasa dalam pendidikan. Okey, antara usahanya adalah membuat Akta Pelajaran 1961. Okey, Akta Pelajaran 1961 ini diluluskan oleh Parlimen Persekutuan Tanah Melayu, telah menjadi landasan kepada dasar pelajaran kebangsaan dengan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Tanah Melayu. Ia bertujuan untuk menyatupadukan semua bangsa di Tanah Melayu tanpa mengancam kewujudan bahasa kaum lain. Bahasa pengantar bagi semua sekolah ialah bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi Malaysia. Okey, walau bagaimanapun, pembelajaran bahasa asing boleh digunakan sebagai alternatif dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan penglibatan dalam kegiatan-kegiatan penting. Contohnya, kalau untuk sekolah kebangsaan jenis Cina, bahasa alternatif seperti bahasa Cina boleh digunakan semasa mengajar untuk bagi murid faham, tapi bahasa Melayu perlu belajar, perlu ada. Okey, penggunaan bahasa Melayu ni adalah salah satu cara untuk masyarakat menerima satu aspek kebudayaan Malaysia bagi semua warga negara. Ia juga untuk memupuk dan menyeragamkan semua sistem pendidikan di Malaysia dengan satu bahasa Malaysia, iaitu bahasa Melayu. Okey, kesan bagi pendidikan ini adalah bila kita dah guna satu bahasa, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ia dapat memberi kesan dalam kebudayaan Malaysia. Dan kotak kebudayaan yang memisahkan kaum ni dari segi bahasa akan terbuka ekoran penggunaan bahasa yang sama. Jadi kalau semua orang menggunakan bahasa yang sama, perhubungan di antara setiap etnik akan lebih rapat. Seterusnya, terdapat juga usaha sosial yang dilakukan oleh kerajaan dengan pengumbalan dasar pelajaran kebangsaan dengan memasukkan bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah kebangsaan sebagai mata pelajaran elektif. Iaitu maksudnya anak-anak bagi kaum Cina atau India boleh juga nak masuk dalam sekolah kebangsaan, sebab dalam tu ada mata pelajaran elektif yang belajar bahasa India, bahasa Tamil dan bahasa Mandarin. Okey, namun usaha ini masih belum menarik minat perhatian ibu bapa kaum Cina dan India, sebab mereka lebih prefer hantar anak ke sekolah yang kaumnya sendiri. Okey, jadi kerajaan telah mewujudkan sekolah wawasan. Sekolah wawasan ni merupakan kelompok sekolah kebangsaan SK, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina SKJC dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil SKJT diletakkan dalam satu kawasan sekolah yang sama. Baiklah, walaupun sekolah wawasan ni dalam satu kawasan, tapi struktur organisasi dan pentadbiran sekolah-sekolah ini tidak berubah, cuma dia letak dalam satu kawasan. Okey, konsep sekolah wawasan ni adalah untuk sebagai usaha kerajaan dalam mengintegrasi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini kerana dapat merapatkan lagi jurang pemisahan etnik yang wujud di kalangan rakyat Malaysia.
Okey, jadi proses integrasi, proses asimilasi antara etnik-etnik dapat berjalan dengan lancar kerana dalam satu kawasan sekolah yang sama boleh dapat berjumpa macam tu. Okey, lantas ia dapat melahirkan sebuah masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu. Okey, usaha kerajaan untuk merapatkan, untuk memelihara hubungan etnik melalui pendidikan ini dilihat tidak berjaya kerana menurut Prof. Datuk Dr. Teo Kok Seng mengatakan bahawa hubungan etnik negara ini masih lemah kerana sekolah pelbagai aliran. Sebab apa? Sebab kalau contoh sekolah kebangsaan, kebanyakannya bangsa Melayu. Kalau sekolah Cina, kebanyakannya murid Cina. Okay. Cuma segelintir saja murid yang nak masuk dalam sekolah Cina. Segelintir saja murid Melayu yang masuk dalam sekolah Cina. Macam tu. Okay. Menurut Prof. Datuk Dr. Teo Kok Seng juga, dia mengatakan bahawa hubungan etnik ni dekat Malaysia ni macam kenal Cina. Kiasan kenal Cina. Kiasan kenal Cina ni maksudnya adalah perkenalan yang tak mesra atau hanya di permukaan saja, iaitu tak kenal lebih daripada tu, tak kenal luar dalam semuanya. Okey, ini kerana sejak daripada dini, iaitu sejak daripada tadika lagi kita telah dipisahkan, iaitu ada tadika kemas, pasti, lepas tu tadika untuk Cina. Sehingga ke sekolah pun terasing. Ke menengah pun terasing. Sehingga ke IPTA, IPTS, contohnya UiTM. UiTM banyak ambil apa? Bumi Putera, iaitu kaum Melayu. Ada setengah IPTA, IPTS telah mengehadkan kemasukan beberapa kaum. Okay, jadi dapat dilihatlah sampai sekarang usaha kerajaan untuk menyatupadukan etnik melalui pendidikan tak berjaya. Okay, walaupun bahasa Melayu ni diwajibkan untuk belajar di setiap sekolah, maksudnya subjek yang wajib diambil bahasa Melayu, tapi ada juga yang tak boleh menguasai bahasa tu. Jadi apa erti kata warga negara tanpa menguasai bahasa negara, iaitu bahasa yang menjadi tunjang negara. Maka usaha kerajaan untuk menyatu padu anak bangsa dan menghasilkan produk yang sama identitinya dilihat masih gagal. Kerajaan telah berusaha mewujudkan sebuah negara bangsa untuk memupuk hubungan etnik di Malaysia melalui penggunaan satu bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Pembinaan negara bangsa lebih mudah untuk dicapai. Hal ini kerana menurut Khadijah Muda 2022, bahasa merupakan satu alat dalam menyampaikan maklumat antara manusia dalam memastikan berlakunya komunikasi berkesan. Kerajaan telah pun melaksanakan pelbagai usaha dalam memartabatkan bahasa Melayu seperti mewujudkan undang-undang dan akta khas mengenai bahasa Melayu, penghasilan penulisan dalam pelbagai bidang dalam bahasa Melayu dan penubuhan sekolah wawasan. Sepanjang proses pembinaan negara bangsa, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Hal ini, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan yang berperanan sebagai lambang jati diri negara serta bertindak sebagai pemangkin semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Daripada Siti Nurul Jannah, Vital dan Junaini Kasdan 2019. Jelaslah menunjukkan struktur bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar tunggal dalam sistem pendidikan kebangsaan sekaligus meletakkan bahasa Melayu sebagai maruah dan imej negara. Bahasa Melayu tidak akan terancam dengan kemarahan era revolusi industri selagi penuturnya terus mendaulatkan dan berusaha melestarikan serta memperkayakannya. Usaha ini perlu bermula dengan sikap yang positif dalam diri penutur bahasa Melayu itu sendiri. Sekiranya rakyat Malaysia mempunyai sikap yang negatif terhadap bahasa kebangsaan mereka sendiri,
Mereka tidak akan merasakan pentingnya usaha untuk mendaulatkan bahasa Melayu agar terus berada pada kedudukan yang tertinggi. Sering kita dengar dan lihat dalam akhbar maupun media massa mengenai bahasa jiwa bangsa. Hal ini kerana bahasa merupakan satu alat yang dapat menyatukan rakyat Malaysia tidak mengira etnik, agama maupun latar belakang. Namun, sejauh manakah kata-kata ini dipegang dan diaplikasikan oleh rakyat Malaysia? Kamal Shukri Abdul Mohsani 2007 menyatakan bahawa Malaysia telah merdeka hampir 50 tahun. Bahasa Melayu terus menjadi isu dan masalah yang belum selesai. Perkara ini terbukti meskipun kita berada dalam tahun 2023, isu bahasa masih belum dapat dihapuskan, malah menjadi semakin parah. Hal ini disokong oleh Azrul Hakimi 2022. Memetik kata-kata Prof. Dr. Muhammad Rizwan Tiab Abdullah, meskipun Malaysia sudah 65 tahun merdeka tetapi masih gagal untuk mendaulatkan bahasa Melayu dan masih terdapat rakyat yang memandang rendah akan kepentingan bahasa Melayu sebagai ejen perpaduan dalam menjaga hubungan etnik dan pembinaan negara bangsa. Isu pemerkasaan bahasa Melayu seterusnya, menurut Ahmad Fansuri Muhammad Nasir 2022 yang melaporkan dalam Nasional Berita Utama, Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong menyatakan masih terdapat ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang tidak fasih berbahasa Melayu. Hal ini turut menyumbang kepada masalah politik di mana mutu perbahasan dalam legislatif iaitu proses penggubalan undang-undang dapat dipertikaikan kualitinya. Selain itu, isu bahasa di negara ini bukan mudah untuk diselesaikan. Hal ini kerana ia berkait rapat dengan kerapuhan jati diri dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya golongan muda yang menganggap isu bahasa sangatlah remeh. Menurut Siti Nurjana Fital dan Junaini Kasdan 2019. Dapat kita lihat bahawa generasi kini kurang penghayatan terhadap bahasa kebangsaan. Rajah 1 menunjukkan maklum balas responden berkenaan dengan pendapat mereka tentang tanpa penguasaan bahasa Melayu yang baik, mereka masih boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan akademik mereka. Kajian ini telah menggunakan skala Likert 10 iaitu sangat setuju pada skala 1 dan 2, tidak setuju pada skala 3 hingga 4, tidak peduli atau tidak kisah pada skala 5 dan 6, setuju pada skala 7 hingga 8 dan sangat setuju pada skala 9 dan 10. Berdasarkan Rajah 1, sebanyak 38.3% responden yang tidak merasakan bimbang jika tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Hal ini kerana mereka yakin bahawa tanpa penguasaan bahasa Melayu yang baik, mereka masih boleh mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan akademik mereka. Manakala, sebanyak 36% responden tidak mengambil peduli tentang hal ini dan dapat kita simpulkan bahawa sebanyak 74.3% responden merasakan penguasaan bahasa Melayu itu tidak memberi apa-apa keistimewaan dan tidak menjamin masa depan mereka. Jelaslah bahawa generasi Z mempunyai penghayatan yang rendah terhadap keutamaan dan pemerkasaan bahasa Melayu. Sekiranya isu tersebut tidak dapat dibendung, maka kedaulatan bahasa Melayu iaitu sebagai bahasa kebangsaan akan luntur ditelan zaman. Antara usaha yang dapat dilaksanakan bagi menyemai dan memelihara hubungan etnik menuju ke arah integrasi nasional adalah melalui sukan. Tahukah anda bahawa sukan merupakan salah satu usaha ke arah pemerkasaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu yang terdapat dalam unsur tradisi negara. Hal ini kerana sukan memainkan peranan sebagai ejen perpaduan tanpa mengira ideologi dan etnik
dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Contohnya, kontijen sukan kebangsaan terdiri daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya. Hari ini, hubungan dan komunikasi dibina bukan atas dasar perkauman. Disebabkan ahli kontijen terdiri daripada pelbagai etnik, maka mereka menggunakan satu bahasa untuk berkomunikasi antara satu sama lain, iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu. Usaha dalam pemerkasaan bahasa Melayu dalam kalangan atlet telah pun membuahkan hasilnya. Menurut Queenie Tinkoni, yang merupakan atlet lempar cakra, wanita negara kelahiran Sarikeh, Sarawak, semasa ditemu bual ketika proses menjalani latihan di Majlis Sukan Negara MSN, mengakui bahawa beliau tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu pada permulaannya sewaktu tiba di Kuala Lumpur. Namun, disebabkan minatnya terhadap sukan tersebut serta bantuan dan sokongan daripada rakan sepelatih dan jurulatihnya yang positif, telah membantu beliau untuk menguasai bahasa Melayu dengan baik hanya dalam tempoh masa 6 bulan. Jelaslah bahawa sukan yang membawa kepada semangat kesukanan antara ahli kontijen mampu memberi impak yang positif terhadap memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ke arah integrasi nasional sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa. Seterusnya, kita lihat pula dari segi ekonomi. Dasar pecah dan perintah telah wujud bagi memisahkan kaum-kaum utama mengikut bidang ekonomi yang dijalankan. Hal ini kerana kaum-kaum lain tidak dapat menyelip atau masuk ke dalam bidang tertentu yang didominasi oleh kaum-kaum tertentu bagi mengekalkan hak dan kuasa dominasi mereka. Sebagai contohnya, kita lihat dominasi di dalam bidang perniagaan telah didominasi oleh kaum Cina sejak dahulu lagi dan sehingga sekarang. Walaupun kerajaan sentiasa menggalakkan mereka untuk mencuburi diri ke dalam bidang lain seperti bidang pasukan unit uniform iaitu polis, askar, bomber dan sebagainya, dan juga peguam, namun gagal dan kurang mendapat sambutan. Seterusnya, kaum Melayu pula kekal dalam sektor penjawat awan manakala kaum India kekal sebagai buruh dan mereka tinggal di estet bagi mengusaha ladang-ladang getah, ladang-ladang kelapa sawit. Keadaan ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapat dan wujudnya jurang ekonomi yang besar dalam kalangan kaum di samping masing-masing mementingkan etnik sendiri terlebih dahulu dalam mengejar kekukuhan tapak dalam sektor ekonomi. Justru itu, keadaan ini bukan sahaja menghalang pembentukan dinamika ekonomi, bahkan menggagalkan usaha untuk memelihara hubungan etnik ke arah pembinaan negara bangsa. Seterusnya, kita lihat statistik pekerjaan mengikut kaum. Sebanyak 37.8% dalam sektor penjawat awam telah didominasi oleh kaum Melayu, manakala sebanyak 32.4% kaum India mendominasi dalam sektor buruh iaitu mengusaha ladang-ladang getah, ladang-ladang kelapa sawit, manakala sebanyak 29.7% dalam sektor perniagaan telah didominasi oleh kaum Cina. Namun begitu, menyedari kedudukan ketidakseimbangan sosial ekonomi, kerajaan telah mengusaha satu pendekatan baru yang dikenali sebagai dasar ekonomi baru bagi mengekalkan kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Matlamat utama dasar ini diperkenalkan ialah bagi mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan, penempatan dan sebagainya. Antara rancangan pembangunan di bawah dasar ekonomi baru yang disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang dua mata adalah
kerajaan menyusun semula guna tenaga untuk mencerminkan komposisi kaum yang seimbang, malahan membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan penindustrian di dalam kalangan orang Melayu dan kaum Bumiputera. Seterusnya, kerajaan juga menubuhkan agensi kerajaan seperti Bank Pembangunan, Permodalan Nasional Berhad dan lain-lain lagi bagi membantu kaum Bumiputera mendapatkan modal dan membuat pelaburan. Seterusnya, kerajaan juga memajukan negeri dengan menubuhkan agensi pembangunan wilayah seperti Dara, Kejora dan lain-lain lagi. Selepas itu, kerajaan juga membangunkan kawasan zon perindustrian di bandar dan menggalakkan migrasi dari luar bandar ke bandar. Seterusnya, membangunkan bandar baru. Baiklah, antara bukti usaha yang dilakukan oleh kerajaan dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru ialah kadar kemiskinan penduduk Malaysia telah berjaya diturunkan daripada 42.4% kepada 17.1%. Manakala dari segi pemilikan pula, hak milik modal masyarakat Bumiputera meningkat daripada 2.4% kepada 12.5% dan 19.3%. Seterusnya, sasaran agihan bagi pemilikan saham mengikut komposisi kaum ialah 30/40/30. Sebagai kesimpulannya, usaha-usaha yang dilakukan ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara iaitu dari segi agama, bahasa, kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera serta pemerintahan beraja sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa hendaklah ditangani secara berhikmah tanpa wujud sebarang penindasan atau berat sebelah terhadap mana-mana kaum kerana negara Malaysia sememangnya terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk dan kukuh dengan warisan budaya, agama, budi bahasa yang tinggi serta menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara. Ini merupakan rujukan yang digunakan dalam melaksanakan pembentangan hubungan etnik ini. Baiklah, itu sahaja pembentangan bagi grup kami. Jika ada persoalan atau pertanyaan, boleh ajukan. Sekian, terima kasih. Jadi, setelah mendengar pembentangan itu tadi, saya mempunyai persoalan dari aspek politik. Saya ingin bertanya, adakah terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi krisis politik sehingga mencetuskan isu perkauman di Malaysia? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Sebenarnya antara faktor lain yang mencetuskan isu perkauman dalam bidang politik ini ialah penggunaan media massa seperti Twitter. Untuk pengetahuan, di aplikasi Twitter ini terdapat segelintir masyarakat yang menulis pelbagai tweet atau komen yang berbau rasis apabila isu politik ini diutarakan ataupun dibangkitkan. Komen-komen ini sebenarnya akan disokong oleh beberapa individu yang tidak bertanggungjawab yang ingin mengapi-apikan lagi keadaan. Hal ini kerana kita tahu bahawa platform sebegini boleh digunakan oleh semua peringkat umur, sama ada golongan belia, muda ataupun golongan yang sudah berusia. Oleh itu, kaum lain yang membaca komen yang ditulis oleh kaum lain sudah tentunya akan berasa hati apabila isu yang dikaitkan dengan politik ini menyentuh sensitiviti kaum mereka. Maksudnya komen yang mereka tulis itu ada menyentuh isu budaya, isu kaum ataupun isu agama kaum lain. Hal ini akan menyebabkan kaum lain terasa hati, ketidakpuasan hati dan sebagainya. Walau bagaimanapun, hal ini sebenarnya sukar untuk dibendung kerana kita tahu semua individu bebas untuk menggunakan platform Twitter, jadi mereka bebas untuk menulis komen mengikut pandangan masing-masing. Baiklah, sebentar tadi saudari ada menyatakan bahawa sukan mampu memelihara hubungan etnik ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi. Jadi, soalan saya ialah, apakah agensi yang menjalankan usaha tersebut
dan contoh aktiviti yang dilakukan. Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan oleh saudari sebentar tadi. Agensi kerajaan yang menjalankan usaha tersebut adalah seperti Majlis Sukan Negara Malaysia, Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia, MSSM, Majlis Sukan Universiti Malaysia masuk, Majlis Sukan Polis Diraja Malaysia dan sebagainya. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah dengan menganjurkan Sukan Malaysia iaitu SUKMA. Hal ini untuk mengintegrasikan masyarakat Malaysia serta memberi peluang yang sama rata kepada semua masyarakat Malaysia, tidak menghadkan penyertaannya kepada suatu etnik sahaja. Malah membuka peluang seluas-luasnya bagi mereka yang berminat untuk menyertainya. Jelaslah bahawa sukan turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan semangat kesukanan dan juga mengeratkan perpaduan antara etnik di Malaysia. Hal ini dapat menyumbang kepada pemeliharaan hubungan etnik ke arah integrasi nasional berlandaskan unsur-unsur tradisi seperti memartabatkan bahasa Melayu sebagai asas pembinaan jati diri dan negara bangsa melalui aktiviti sukan.